Ya, okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Ini soalan 2013 ulangan 2. Okey, ada yang minta saya buat video. Okey, saya buat video semula Okey, cuba kita tengok soalan ni. Okey, syarikat pabrik Varia Sdn Bhd ialah pengeluar tuala. Kapasiti penuh pengeluaran kilang ialah 48,000 helai tuala pada setiap bulan. Syarikat perlu beroperasi dalam 3 shift dengan jumlah pengeluaran maksimum 16,000 helai pada setiap shift bagi mencapai kapasiti. Pengeluaran pada bulan Julai ialah 30,000 helai. Maksudnya jualan biasa dia adalah 30,000. Maklumat jangkaan bulan Ogos adalah seperti yang berikut. Syarikat pabrik Varia Sdn Bhd penyata pendapatan pro forma. Pro forma maksudnya bukan sebenar baru anggaran. Bagi bulan berakhir 1 Ogos. Okey, jualan dia RM20 sehelai, jumlah dia RM600,000. Kos barang dijual RM12. Okey, RM dia RM360,000. Untung kasar RM8 sehelai. Jumlah dia RM240,000. Kos pemasaran 7 helai RM210,000. Untung bersih 1 helai RM30,000. Maklumat tambahan. Yang pertama, kos pengeluaran sehelai tuala ialah bahan mentah langsung RM6, buruh langsung RM2, overhead pengeluaran berubah RM1 dan overhead pengeluaran tetap RM3. Kos pemasaran sehelai tuala ialah kos berubah RM5 dan kos tetap RM2. 3. Overhead pengeluaran meningkat mengikut bilangan shift. 4. Tiada inventory awal dan akhir bagi bulan Ogos. Sebuah rangkaian hotel mewah menawarkan untuk membeli 15,000 helai tuala. Pak, ada tempahan khas ada tambahan. Pada akhir bulan Ogos, hotel tersebut menawarkan harga sebanyak RM13 bagi sehelai tuala. Okey, RM13 dekat sini maksudnya harga dia rendah. Kalau tengok harga jualan tadi RM20. Bila ada tempahan khas, harga dia akan lebih rendah. Macam contoh dekat sini adalah RM13, RM7 lebih murah. Bagi sehelai tuala. Syarikat menjangkakan tiada jualan susulan akan dibuat kepada hotel ini. Kos pemasaran tambahan. Ini penting ni. Kos pemasaran tambahan tidak akan dilibatkan bagi tempahan khas ini. Jadi maksudnya dekat bahagian kos pemasaran tidak ada perbezaan antara kamu ambil tempahan khas ataupun ada tempahan khas. Dikehendaki yang pertama, dengan membuat hitungan untung atau rugi, tentukan sama ada syarikat patut menerima atau menolak tempahan khas itu. Yang kedua, kenal pasti 4 maklumat yang relevan bagi membuat keputusan dalam satu di atas. Okey, untuk yang ini, kamu tengok whiteboard Okey, saya tulis tajuk dia lah. Okey, dia adalah soalan 5. Suara dengar tak? Okey, kita tengok jawapan dia untuk 5A 1 dahulu. Okey, macam biasa kita buat jadual lah. Okey, saya lukis jadual dahulu.
Okey, kamu tengok dekat sini Saya buat jadual macam ni. Bila menjawab ada dua alternatif. Kamu nak pilih alternatif yang pertama. Alternatif pertama ada tanpa tempahan khas, kita tunjukkan jalan kerja. Dengan tempahan khas, kita tunjukkan jalan kerja. Dan alternatif yang kedua, pilihan yang lain. Bentuk lain kamu nak jawab, buat perbezaan. Kamu buat kira perbezaan dia. Jadi pilihan terserah pada kamu. Nak buat alternatif 1 atau alternatif 2. Okey, kamu tengok dengan tanpa tempahan khas, unit dia adalah 30,000 unit. Okey, dengan tempahan khas 45,000. Macam mana dapat 45,000? 45,000 ni adalah 30,000 tambah dengan 15,000. Dapat 45,000 unit. Okey, boleh faham ya? Okey, seterusnya kita masukkan jualan. Okey, jualan. Okey, jualan kamu kena kira dekat sini lah. Okey, kamu tengok, kalau tengok dekat soalan, dalam jadual tu, ada sebut angka dia. Jualan RM20 sehelai, jumlah dia 600,000. Ada di soalan ni. Kamu boleh rujuk pada soalan. Kita tak perlu kira sebenarnya sebab dia dah bagi angka. Untuk yang 30,000. Okey, kamu tengok 30,000, jualan dah diberi. Angka dia adalah 600,000. Boleh? Okey, seterusnya kamu tengok dekat sini. Dekat sini, unit dah bertambah. Okey. Untuk yang 300,000, harga dia adalah, untuk 30,000 30,000 harga dia adalah RM20. Kita campur dengan yang 15,000. 15,000 harga dia rendah, RM13 saja. Jadi kita darab dengan 13. Okey, jadi kamu campurkan dua-dua ni, kamu akan dapat jawapan dia 795. 795,000. Boleh Saya ulang balik. Untuk di sini kita kira dia 30,000 darab dengan RM20 yang biasa. Okey, bila ada tempahan khas, kuantiti dia 15,000 darab dengan 13, kamu dapat 795. Okey, kita masukkan dekat sini. Okey, perbezaan antara kedua ni adalah 195. Okey, setakat ni boleh Okey, seterusnya kita tengok kos berubah. Okey, kos berubah. Dia ada dua dekat sini untuk pengeluaran dan pemasaran. Okey, untuk pengeluaran di sini, kita tengok yang mana? Kita tengok yang nombor 1. Nombor 1 dekat sini. Nombor 1 dia sebut kos pengeluaran sehelai tuala ialah bahan mentah langsung RM6, buruh langsung RM2, overhead pengeluaran berubah RM1. Yang ni kita jangan ambil dulu yang tetap. Jadi kamu campurkan semuanya. 6 tambah dengan 2 tambah dengan 1, kamu dapat RM9. Okey. Kita dapat RM9 kat situ. Jadi kita darabkan dia. Okey, kita darabkan dia, kita dapat 270,000. Okey. Untuk yang tempahan khas, adalah 45,000, kita darab dengan 9. Okey. Saya tunjuk dekat bawah ni sajalah 45,000 darab dengan 9. Okey, kita dapat angka dia adalah 405. 405. Boleh Okey, seterusnya kita ada bahagian pemasaran. Okey, pemasaran ni kamu kena baca ayat yang bawah ni. Nampak ni yang bawah ni. Kos pemasaran tambahan tidak akan dilibatkan dalam tempahan khas ini. Jadi maksudnya semasa tempahan khas, kos pemasaran dia tak berubah sama
Okey, jadi kamu tengok dekat sini, untuk kos berubah dia kamu baca nombor 2 tu. Kos pemasaran bagi sehelai tuala ialah kos berubah RM5. Kita tengok bahagian berubah dulu, RM5. Jadi kita kira dekat sini. RM30,000 darab RM5, kamu dapat RM150,000. Dah beritahu tadi kan, ada tempahan khas pun dia tak berubah. Jadi angka dia sama. Okey. Kita tengok dekat bahagian perbezaan. Untuk yang sini, dia jadi RM135,000. Okey, dekat dua ni tak ada apa kan? Tak ada berbeza lah. Saya sempang saja. Okey, dah selesai kamu cari jumlah kos. Cari jumlah kos berubah. Okey, jumlah kos berubah kamu campurkan 270,000 tambah 150,000, kamu dapat 420,000. Untuk yang dengan tempahan khas kamu campurkan, kamu dapat 55,000. Setakat ni boleh tak? Okey. Yang ini saya padamlah yang tadi sebab dia sebaris. Jadi kita tengok yang berbeza dia. 420,000 dengan 55,000 terdapat perbezaan 135,000. Boleh Okey. Seterusnya kamu tengok jualan 600,000. Kos berubah 420,000. Kamu akan dapat margin sumbangan atau margin caruman. Margin sumbangan apa dia? Dah belajar sebelum ni. Margin sumbangan adalah jualan tolak kos berubah. Sebab tu saya tulis margin sumbangan. Sebab dia jualan tolak kos berubah. Okey, margin sumbangan kamu tolak kan? 600,000 tolak dengan 420,000. Kamu dapat margin sumbangan 180,000. Okey, untuk dengan tempahan khas, kamu tolakkan dapat 240,000. Itu dia. Dapat 240,000. Okey, dekat bahagian perbezaan dia adalah 60,000. 60,000. Okey, seterusnya kita tengok kos tetap. Kos tetap pun sama juga. Dia ada pengeluaran, ada pemasaran. Dekat sini bila kita nak buat keputusan, kita kena ambil kira kos yang relevan saja. Yang tak relevan, tidak diambil kira. Okey. Kita tengok seterusnya adalah pengeluaran. Okey, pengeluaran dekat sini kita tengok kat mana? Di soalan. Okey, kamu tengok nombor 1. Nombor 1 dekat sini dia kata dan overhead pengeluaran tetap adalah RM3. Nombor 1 tu. Okey, jadi kamu darabkan dia. Untuk yang ni 30,000 darab 3. Okey, 30,000 darab 3 kita dapat 90,000. Okey, untuk yang tempahan khas saya buat di bawah dia 45,000 darab dengan 3. Saya buat di bawah lah. Okey. Jadi sini kamu dapat 135,000. Okey, yang kedua adalah pemasaran. Okey, pemasaran. Saya dah beritahu tadi kan, ayat yang akhir ni. Kos pemasaran tambahan tidak akan dilibatkan bagi tempahan khas ini. Jadi, tak kiralah keadaan tanpa tempahan khas atau dengan tempahan khas, dia tak ada efek. Tak ada kesan. Okey, kita tengok dekat sini pemasaran dia. Okey. Berapa dekat situ? Kita tengok nombor 2. Yang nombor 2 ni kamu tengok kos pemasaran. Kita tengok yang bahagian kos tetap RM2. Okey, kita darabkan dia. 30,000 darab dengan RM2.
Okey, darab dengan RM2 kamu dapat 100, dapat 60.000. Okey, 60.000. Jadi kamu tengok dekat sini untuk pemasaran dua-dua tak ada perbezaan lah, saya dah beritahu tadi. Okey, kita tengok perbezaan dekat alternatif 2. 90.000 dengan 135 ada perbezaan 45.000. Okey, yang pemasaran tak ada Jadi sediakan saja. Kamu campurkan kos tetap. Jumlah kos tetap adalah 150.000 di sini. Okey, untuk yang dengan tempahan khas ia adalah 165.000. Okey, untuk bahagian perbezaan dia ada beza 45.000. Okey. Dah selesai, kamu cari untung bersih. Okey, untung bersih dekat sini kita tolakkan margin. Yang ni saya buat kurungan lah sebab kita tolak tolak dalam kurungan. Kamu dah belajar di penggal 1. Tolak kurungan. Okey. Kamu tolakkan dia, kamu dapat untung bersih untuk tanpa tempahan khas adalah 30.000. Dengan tempahan khas dapat 45.000. Okey, dekat bahagian perbezaan kamu dapat 15.000. Okey. Nampak tak jalan kerja dia? Ada siapa yang tak nampak? Boleh jelas Okey, ini jalan kerja dia. Boleh pilih sama ada nak buat alternatif 1 atau alternatif 2. Okey, saya bagi masa untuk kamu tengok sebelum saya tulis keputusan dia. Okey, dah boleh saya padam Okey, saya tulis keputusan dia. Okey, mesti ada keputusan Tak ada keputusan, jawapan kamu tak lengkap markahnya. Okey, keputusan. Syarikat patut menerima. Sini kamu dapat setengah markah Tempahan khas kerana untung bersih syarikat. Nampak saya gariskan itu poin-poin penting yang diberi markah. Sebanyak RM15.000. Nampak tu? Boleh nampak jawapan tu? Saya gariskan bahagian yang penting, bahagian tu akan diberi markah. Okey, saya bagi masa kamu tengok dulu. Okey, ada lagi satu yang kedua. Kenal pasti 4 maklumat yang relevan bagi membuat keputusan dalam 2. Maklumat yang relevan ni adalah kualitatif lah, yang bukan angka Okey, kenal pasti maksudnya kita sebut sajalah. Kalau dia kata jelaskan, baru kita huraikan.
Seterusnya tengok faktor kualitatif. Faktor kualitatif ni saya tulis dekat sini lah. Saya senaraikan saja. Dia tak minta jelaskan. Jadi kita tulislah. Yang pertama, kos bahan mentah. Ini harga kos bahan mentah lah. Yang kedua adalah kos buruh langsung. Yang ni dia minta 4 Okey, yang ketiga adalah kos overhead kilang berubah. Harga jualan. Kapasiti pengeluaran. Okey, kalau yang ini sebenarnya dia adalah kos pengeluaran berubah. Kos pengeluaran berubah. Okey, dia minta 4 kan? Saya bagi 5. Okey, saya berhenti setakat ini. Yang kedua kita akan bincang di kelas. Sebab itu panjang jalan kerja dia. Saya tak boleh tunjuk di sini. Okey, sekian. Terima kasih.